إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli Jabatan Kuasa Surau Nur Ramadan, yang berbahagia Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Guru, Ustaz-Ustaz, para alim ulama tempatan, Ustazah-Ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini mengizinkan kita sekali lagi berada di dalam surau yang mulia ini bagi kita membaca kitab yang ada di hadapan kita. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu yang baik, sesuatu yang boleh kita manfaatkan dalam hidup kita bagi membantu kita memahami perkara yang sangat penting untuk kita fahami, iaitu akidah Islam yang sebenarnya. Supaya kita kenal, kerana awal-awal agama adalah mengenal Allah. Awwaluddin ma'rifatullah. Jadi sekarang ni kita dalam proses mengenal Allah. Nak mengenal Allah bukan macam mengenal orang. Nampak bentuk badannya besar ke kecil ke, tinggi ke rendah ke, gemuk ke kurus ke, hitam ke putih ke, bukan. Nak mengenal Allah kena tahu sifat-sifatnya, kena tahu af'alnya, kena tahu tauhid rububiyahnya, tauhid uluhiyahnya, tauhid al-asma'nya, dan juga tauhid as-sifatnya. Itu baru dia betul-betul kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dia kenal dengan Allah Taala, baru dia menyembah, baru dia boleh menyembah. Kenapa? Bila kenal, baru dia ada rasa takut, baru dia ada rasa kasih, baru dia rasa gerun, baru dia ada rasa Allah itu maha besar, maha tinggi, maha sempurna segala-galanya. Baru lagi dia dapat menyembah. Selagi tak kenal, selagi itulah dia tak dapat menyembah Allah yang sebenarnya. Baik, malam ini kita sambung lagi pembacaan kita, iaitu kalau tak salah saya, bahagian wajib akal. Betul? Betul ke? Buka surat 9. Ataupun bahagian hukum akal, yang mana? Bahagian hukum akal, ya? Okey, baik. Bahagian hukum akal. Adalah hukum akal itu terbahagi kepada 3 bahagi. Ingat dulu, hukum ada 3. 1, hukum akal. Yang kedua, hukum syarak. Yang ketiga, hukum adat. Hukum akal, perkara yang dilakukan oleh akal sahaja. Tindakan akal terhadap sesuatu kenyataan. Tak perlu dibuat apa, tak perlu bangun, tak perlu berjalan, tak perlu membuat apa-apa, tak perlu dicuba. Itu hukum akal. Macam mana penerimaan akal terhadap sesuatu kenyataan, itu namanya hukum akal. Hukum syarak, perkara yang bergantung dengan kewajipan manusia. Dia ada 5 hukum tu: wajib, sunat, haram, makruh, harus. Itu hukum syarak namanya, yang diwajibkan ke atas setiap mukallaf. Yang ketiga, hukum adat. Hukum adat, perkara yang Allah lakukan, yang Allah biasa lakukan. Setelah diuji, setelah dicuba, setelah dites, perkara itu kita perhatikan pasti berlaku. Contohnya, api membakar, lagi pisau memotong. Bila makan, kenyang. Bila tak makan, atas lapor apa? Bulur. Itu hukum adat. Bukan hukum adat tu bila kahwin, bersanding. Itu bukan hukum adat tu, hukum syarak tu. Bila ada orang mati, pulih rumah dulu, alur roh dulu. Itu hukum syarak, bukan hukum adat tu. Ini hukum adat ni perkara yang Allah lakukan terhadap alam ini. Biasanya begitu. Itu namanya hukum adat. Baik, itu 3 hukum nak tahu. Kemudian kita tengok hukum akal. Macam mana hukum akal dulu?
adalah hukum akal itu terbahagi kepada 3 bahagi. Kerana adalah akal itu berkehendak bekerja atas sekira-kira hal yang mematutkan suatu bagi. Dihukumkan pada ilmu tauhid. Apa saja ilmu yang keluar atau ada apa saja kenyataan tentang tauhid, tentang Allah, macam mana penerimaan akal. Itu hukum akal tu. Dia terima ke, dia tolak ke, sama ada dia terima ataupun dia tolak. Boleh dua-dua. Jadi ada 3 ya, reaksi bagi akal. Yang pertama, akal terima. Yang kedua, akal tolak. Yang ketiga, akal boleh terima dan boleh tolak. Itu hukum, itu fungsi akal. Ya, dia boleh terima, dia boleh tolak, dan dia boleh menerima dan boleh menolak. Itu 3 fungsi akal. Itu yang mematutkan, itu artinya mematutkan sesuatu bagi dihukumkan pada ilmu tauhid. Tiada sunyi daripada 3 perkara. Jadi tindakan akal tu tak lepas, mesti ada 3 perkara ni. Sama ada dia terima atau dia tolak, ataupun dia boleh terima dan boleh tolak. Iaitu menghukumkan mesti ada. Kalau dia terima, mesti ada. Kalau dia tolak, mesti tiada. Ya? Atau menghukumkan mesti tiada. Atau menghukumkan boleh menerima ada atau tiada. Boleh menerima ada atau tiada. Jadi itu hukum akal, ya? Itu fungsi akal. Dia ada 3 fungsinya. Menerima, menolak, ataupun boleh menerima dan boleh menolak. Itu hukum akal. Tawal, batuk pula. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, itu akal, ya. Boleh menerima, boleh menolak, dan boleh menerima dan boleh menolak. Itu fungsi akal. Sama ada menerima atau menolak, ataupun menerima pun boleh, menolak pun boleh. Kita akan bagi contohnya insya-Allah, ya. Artinya akal hanya menerima ada saja, atau akal akan menerima tiada saja. Dan akal boleh menerima ada dan boleh menerima tiada. Itu fungsi akal. Yang pertama disebut wajib akli. Disebut wajib akli. Iaitu perkara yang tiada diterima akal akan tiadanya. Kalau tak ada benda ni, akal tak terima. Contohnya, kita ambil satu hukum, satu sifat Allah. Wujud. Wujud artinya ada. Ya? Akal hanya menerima ada aja. Kalau saya kata Allah itu tiada wujud, terima akal tak? Terima dia akal ke tak? Tak terima. Dia tidak menerima tiada. Dia hanya menerima ada. Baik, sekali lagi. Allah itu mendengar. Terima dia akal tak? Terima ke tak? Terima. Kalau saya kata Allah itu tiada mendengar, terima ke tak? Tak terima di akal. Akal tak menerima tiada. Akal hanya menerima ada semata-mata. Ya. Contoh lain pula. Kalau tak faham juga benar-benar pun. Kalau saya katakan Allah itu melihat, terima ke tak? Allah itu melihat, terima ke tak? Dia mesti ada. Mesti ada melihat. Allah terima. Kalau saya kata Allah itu tiada melihat, terima ke tak? Tak terima di akal. Itu dia. Mesti ada. Mesti melihat. Mesti mendengar. Mesti berkata-kata. Mesti berkuasa. Mesti. Segala mesti. Itu fungsi yang pertama. Mesti ada, ya. Wajib akli. Artinya wajib pada akal. Bukan wajib syarak, ya. Wajib syarak bila dibuat dapat pahala, bila ditinggalkan berdosa. Itu wajib syarak. Ini wajib akal. Akal hanya menerima ada saja.
Allah itu ada mendengar, baru terima di akal. Allah itu ada melihat, baru diterima oleh akal. Allah itu ada berkuasa, baru diterima oleh akal. Allah itu ada ilmu, baru diterima oleh akal. Akal tak menerima tiada. Jadi ada ni dengan mudah nak faham. Akal tu kata apa? Apa kata akal? Kata akal. Itu ada lah tu. Contoh, coba jawab. Allah itu melihat. Betul tu, dah pandai tu. Allah itu mendengar. Apa kata akal? Ya lah tu. Allah itu hidup. Apa kata akal? Tak faham lagi? Allah itu berilmu. Apa kata akal? Allah itu berkuasa. Apa kata akal? Allah itu berkehendak. Apa kata akal? Berkehendak terti menentukan. Itu dia. Tu wajib tu. Bila tu wajib pada akal. Tak faham lagi? Faham ya? Itu wajib akli namanya. Dia tidak menerima tiada, iaitu perkara yang tiada diterima akal akan tiadanya. Ini paling mudah yang kita nak faham. Kalau baca kitab tua lagi pening tau. Tiada terupa bagi akal akan tiadanya, katanya. Apa benda terupa ni? Apa awak tahu terupa tu? Four wheel drive tu yang terupa. Ini ada pula terupa katanya. Baca Aqidatun Najin lagi pening. Ada ngaji sini dah Aqidatun Najin? Tak ada, elok pun tak usah lah. Dengan tok-tok guru ni pun pening sekali. Kalau mengaji Aqidatun Najin, ada seorang datang ke kedai dia, kedai saya. Dia nak beli Aqidatun Najin, nak baca sendiri. Kata saya, tak usah, kamu baca sendiri, tak kamu tahu, tak dapat. It is apparent that you do not know me, katanya. Dia pandai orang putih tau. It's apparent that you do not know me, katanya. Kamu tak kenal aku, katanya. Dia kata dia boleh kata. Beli lah, beli. 3-4 hari lepas itu datang balik. Angkat tangan dari jauh, dah angkat tangan. Betul kata ustaz. Saya baca 3 baris, lepas tu dah pening, kata. Tak tahu. Payah nak memahamkannya. Ini yang paling mudah ni. Risalah Tauhid ni adalah yang paling senang untuk kita memahaminya. Itu wajib akli namanya. Iaitu perkara yang tiada diterima akal akan tiadanya. Hakikatnya, apa arti hakikatnya? Yang sebenar-benarnya mesti menerima ada. Akal tu hanya menerima ada je. Bila ada baru terima akal. Kata akal. Bila ada Allah itu ada qidam, Allah itu ada kekal, Allah itu ada kuasa, Allah itu esa, Allah itu ada benda tu baru diterima akal akan adanya, ya. Tapi kalau kita sebut tiada, tak terima di akal. Allah itu tiada qidam, Allah itu tiada baqa, Allah itu tiada mukhalafatu lil hawadis, Allah itu tiada qiyamuhu bi nafsih, tak terima oleh akal. Artinya wajib betul. Wajib akli namanya. Hakikatnya mesti menerima ada. Yang demikian apabila dikatakan wajib bagi Allah bersifat qidam, maka maksudnya ialah mesti ada Tuhan bersifat qidam. Tuhan tu mesti bersifat qidam, baru diterima akal. Kata akal. Qidam tu artinya? Qidam tu artinya, nanti akan kita jumpa insyaAllah. Buat permulaan ni. Qidam tu apa artinya? Sedia. Itu arti qidam, ya, sedia. Allah itu sedia. Apa arti sedia? Udah. Apa arti sedia? Qidam, ya. Apa arti qidam? Sedia. Apa arti sedia? Qidam. Itu aja lah pusing-pusing. Apa arti sedia? Tiada permulaan. Itu arti sedia, ya. Itu makna sedia tu tiada permulaan. Tak ada tarikh jadi, tak ada tarikh lahir. Allah bila lahirnya? Bila lahirnya Allah? Tak ada. Mana ada lahir-lahir? Allah bukan jadi, bukan dijadikan, bukan dulu tak ada lepas itu ada. Yang dulu tak ada lepas itu ada, itu namanya apa?
Tu namanya apa? Dulu tak ada, kenari ada. Macam surau inilah. Dulu tak ada. Masa saya lalu lalang ni belum ada surau lagi. Tak ada lagi. Sekarang ni baru ada. Itu namanya apa? Cakap Melayu ni apa namanya? Baharu. Baharu tu artinya dulu tak ada, sekarang ada. Allah sentiasa ada, dulu, kini dan selama-lamanya ada. Itu sifat Allah tu tau. Dengan harus kita pula mengambil sifat Allah betul, dulu, kini dan selama-lamanya. Ya, dulu tu mana ada, sekarang ni baru ada. Baharu pula tu. Baik. Jadi hakikatnya mesti menerima ada. Yang demikian apa kala dikatakan wajib bagi Allah bersifat qidam, maka maksudnya ialah mesti ada Tuhan bersifat qidam. Tak boleh tak ada, ya? Tak boleh. Kalau Allah kata tidak qidam, ada orang kata Allah itu tidak qidam, tak terima nak akan. No way kata akan. Aku tak terima kata dia. Yang kedua kita panggil mustahil aqli. Mustahil aqli. Mustahil bagi akal. Itu aqli itu bagi akal. Iaitu perkara yang tiada diterima akal akan adanya. Sebut aja benda yang mustahil tu. Allah itu ada mati. Terima ke akal dah? Terima ke dah? Tak terima. Adanya mati itu tak terima di akal. Tak ada, mana boleh. Tak kaya aku kata akal, ya? Allah itu ada lemah. Terima di akal dah? Tak terima di akal. Allah itu ada lupa. Terima di akal dah? Tak terima di akal, ya? Dia kalau benda tu ada, tak terima di akal. Itu namanya mustahil. Dia mesti tiada. Allah itu tiada mati. Terima tak? Baru terima di akal. Allah itu tiada lemah. Terima tak? Terima kan. Dia menerima tiada aja. Allah itu tiada tidur. Terima tak? Mana ada Allah tidur? Yang gemar tidur siapa? Siapa gemar tidur? Manusia, kita gemar tidur. Nombor satu sedap tidur bila? Nombor satu sedap tidur bila? Fardu ain Rabbi ni lah sedap nak tidur ni, tengok. Tambah yang nyandor-nyandor. Tengok sikit lagi. Sekejap ni dah kira. Udah tengah angin aja mulut. Itu kita, ya. Jadi Allah tak ada tidur. Allah tak ada mengantuk. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Al-Quran, ya. Dia tidak mengambil ngantuk dan tidak pula dia mengambil naum. Naum tu apa? Tidur. Tuhan tak pernah mengantuk, tak pernah tidur. Mustahil Allah itu boleh mengantuk, mustahil Allah itu boleh tidur. Lagi apa? Apa lagi? Mustahil Allah itu jahil. Artinya kalau disebut Allah itu jahil, terima ke tak? Tak terima. Dia terima macam mana? Allah itu tidak jahil. Baru terima di akal. Allah itu bisu. Terima ke tak? Tak terima. Yang terima apa? Allah itu tidak bisu. Baru terima di akal. Allah itu peka. Terima ke tak? Tak terima di akal. Yang terima apa? Allah itu tidak peka. Jadi dia menerima tak ada. Tidak. Baru diterima oleh akal. Jadi kalau mustahil ni artinya idak. Kalau orang Kopeng orang apa? Indo. Itu mustahil tu. Indo botol. Itu mustahil tu, ya. Senang ngajar orang Kopeng ni. Dia tahu. Kalau saya ngajar kaum gajah payahlah. Itu yang kedua, ya, mustahil. Mustahil aqli, iaitu perkara yang tiada diterima akal akan adanya. Hakikatnya mesti tiada. Itu kalau mustahil itu mesti tiada. Tiada mati, tiada lemah, tiada jahil, tiada lupa, tiada tidur. Lagi? Tiada apa lagi? Tiada bandingan dengan yang lain, dan sebagainya. Itu semua mustahil. Yang demikian apabila dikatakan mustahil Tuhan itu baharu, maka maksudnya tiada sekali-kali Tuhan itu baharu. Tuhan itu tak ada macam makhluk. Yang baharu makhluk. Apa kata baharu? Dulu tak ada, sekarang ada. Itu kata baharu. Itu yang kedua, ya. Mustahil. Yang ketiga
Harus ni harus akli. Harus ada dua. Satu harus syar'i, lagi satu harus akli. Yang kita bicara ini harus syar'i atau harus akli. Harus bagi akal. Iaitu akal boleh menerima ada dan boleh menerima tiada. Ada pun Allah terima, tak ada pun akal terima. Bukan Allah ya. Ada pun akal terima, tak ada pun akal terima. Itu artinya harus. Boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Itu namanya harus. Ya. Iaitu perkara yang diterima akal adanya dan tiadanya. Dua-dua. Dengan jalan berganti-ganti. Tapi bukan diganti. Kejap ada, kejap tak ada. Itu terima di akal. Dulu ada, hari tak ada. Terima akal tak? Terima ya. Macam orang yang dah mati tu. Dulu ada ke tak ada? Ada. Sekarang sudah tiada. Dia terima di akal tu. Ya. Setiap yang baru, yang lain daripada Allah semua baru belaka. Tapi jalan berganti-ganti lah. Mula-mula ada, lepas tu tiada. Betul akan datang? Akan datang? Ada balik. Ya. Itu kita ni, manusia. Mula-mula tak ada. Siapa ada di dunia ni tahun 1835 angkat tangan. Ya. Sekarang tahun 2014 ada tak ada? Ada. Tengok besok tahun 3980 ada ke tak ada? Tahun 13,000 2000 ya 2014 ni 2383 ada. Tahun 2883 ada. Sudah tak ada balik. Ya itu. Kemudian bila hari kiamat dibangkitkan manusia, semua akan bangkit semula ya. Itulah. Jadi kita ni apa itu? Mula-mula tak ada, lepas tu ada, lepas tu balik tak ada, lepas tu balik ada. Itu yang Allah cabar manusia tu. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kata Allah, macam mana kau ni boleh kufur dengan Allah Ta'ala? Macam mana kau boleh derhaka dengan Allah Ta'ala? Macam mana kau boleh ingkar dengan Allah Ta'ala? Sedangkan kamu tu dulu tak ada apa benda. Mai tak, habis, mati, tak ada apa. Apa pun tak ada. Ya? Summa ahyakum. Kemudian aku jadikan kamu. Aku hidupkan kamu. Summa yumitukum. Kemudian dia mematikan kamu. Lepas tu? Summa yuhyikum. Kemudian dihidupkannya kamu balik. Summa ilaihi turja'un. Kemudian kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Kita ni semua akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Everything you do in this world will be accounted for. Nothing is going to be left out. Faham ke mana? Itu dengan ngaji sekolah putih tak? Apa saja yang kamu buat dalam dunia ini, semua akan diambil kira. Semua akan dihisap. Semua akan dicek. Tidak ada satu pun yang akan tertinggal. Ada je semua. Baik atau jahat. Jadi macam mana kau boleh kufur dengan Allah Ta'ala? Allah cabar manusia. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Yang ketiga disebut harus akli, iaitu perkara yang diterima akal adanya dan tiadanya dengan jalan berganti-ganti. Maka hakikatnya boleh menerima ada dan tiada. Kita ni boleh tak ada? Boleh. Boleh tak ada? Boleh juga. Ada dan tak ada tu boleh berlaku. Mujur Tuhan nak adakan kita. Ya. Kenapa kita ada hari ni? Kerana Tuhan tak adakan kita. Kalau Tuhan tak nak adakan kita, macam? Tuan-tuan, kalau Tuhan tak nak adakan saya, macam? Tak ada saya. Tak ada yang ngajar petang ni malam ni. Pun tak ada, orang lain yang ngajar. Mujur Tuhan nak jadikan saya. Mujur Tuhan jadikan tuan-tuan. Mujur Tuhan jadikan puan-puan. Ya. Kalau tak ada lah. Kepada entah ada tak ada, orang tak ada.
Itu pun dijadikannya orang. Boleh tak Tuhan jadikan kita kucing? Boleh tak Tuhan jadikan kita ular? Boleh tak Tuhan jadikan kita kambing? Boleh tak Tuhan jadikan kita babi? Kalau babi yang macam mujur dia. Boleh tak Tuhan jadikan kita ikan keli? Mana kita geng mancing? Ya? Kalau kita ikan keli macam meleduk dalam lombong tu, tengok udah ada cacing. Kita pun kencok ini mau makan yang ngap, kita tangkap cacing dah macam. Udah kena apa? Mata kan. Tarik udah kena ngelupa di ujung cacing tu. Di ujung pancing tu. Lepas tu datang orang rumah kita apa buat? Ambil pisau potong bulat tempoyak. Makan ni habis kita masuk lempur orang. Mujur idak dijadikannya kita ikan keli. Ya, dia jadikannya kita orang. Tak boleh ke Tuhan jadikan kita ikan keli? Boleh benar. Ya? Itu hak dia. Terpulang kepada dia nak jadikan kita apa pun. Ya. Udahlah jadikannya orang, dijadikannya Melayu pula tu, sikit kau punya bagus ya. Kalau dijadikannya negro macam tuan-tuan dan puan-puan. Mana rupa pakai dia ni kalau negro belakang. Duduk di savana. Tahu mana savana Afrika tu mana rupanya? Pakai apa? Pakai cawat aja. Dia mana pakai? Mana? Pakai cawat juga. Ya. Bawa lembing betul dia. Kena. Mujur dah jadinya orang Melayu ya. Diberinya pula Islam. Ya Allah. Tidak ke rasa syukur benar bahawa kita ni Allah jadikan Islam. Didatangkannya Syekh Abdul Aziz ke Melaka untuk mendakwah Sultan Melaka pada ketika itu. Namanya apa? Parameswara. Dia datang ke Melaka, ditampilnya semayang satu jemaah, satu kapal tu semayang di tepi pantai. Menung orang Melaka tengoknya apa dia buat dalam ni, tonggang-tonggik. Ngadu pada Parameswara panggil Syekh Abdul Aziz dan orang-orangnya pergi ke istana. Di situlah dia menerangkan tentang Islam. Menerangkan mengapa dia semayang, apa ni implikasi semayang dan sebagainya. Sehingga tertarik Parameswara untuk menganut agama Islam. Itu yang sekarang ni kita Islam. Kalau tidak, apa agama kita? Hindu. Mujur lah. Kalau tidak kita ni Hindu tahu. Kalau Hindu Sudin ni apa namanya agaknya? Apa namanya? Raja Gopal. Ibrahim ni nama apa? Apa namanya? Arumugam. Mujur lah kita beragama Islam. Kalau tidak ada yang Arumugam, ada yang Raja Gopal, ada yang Muniandi, ada yang Lechemi, ada yang Tamil Selvi, ada yang apa nama? Ya. Dia mau pakai apa ni ke? Dia mau pakai apa ni? Apa pakai nama? Sari punya dah panjang, berbelit-belit. Perutnya nampak juga. Mujur lah. Syukur ke tak? Bersyukur kita kerana didatangkan Islam kepada kita. Udah kita Islam ni, kerja kita mengenal Allah. Itu yang utama tu, kita kenal Allah dulu. Kerana nanti akan ditanya tu. Ya. Mati aja kita esok dalam kubur, soalan yang pertama, Marrabbuka, siapa Tuhan kamu? Ya. Sebab itu kita penting sangat belajar mengenal Allah ni. Kalau tak kenal, macam mana nak jawab? Apa jawab dia? Indo aku tahu ada pandai apa. Marrabbuka, ontah Indo aku tahu ke ni. Bagi dia malaikat. Ya. Mujur lah kita dapat Islam. Itu dia ya. Itu harus tu tau. Allah jadikan kita ni harus. Boleh tak Allah tak jadikan kita? Boleh. Boleh tak Allah tak jadikan kita manusia? Boleh. Boleh tak Allah tak jadikan kita Islam? Boleh. Nampak tu? Semua harus saja tu. Boleh ada, boleh tak ada. Itu harus akli. Tapi berganti-gantilah. Kalau kita Islam, maka kita bukanlah tidak Islam. Itu nama berganti-ganti. Dia tak boleh sekali. Boleh ke ada orang Islam dan tidak Islam sekali? Boleh. Boleh ke tak? Boleh ke orang diam dan bergerak sekali? Boleh. Ya Allah, dia tak faham soalan saya. Boleh tak dia diam dan bergerak sekali?
dalam satu masa. Tak boleh kalau dia diam, artinya dia tidak bergerak. Kalau dia bergerak, artinya dia tidak diam. Ya, kalau dia gemuk, artinya dia tak ada kurus. Kalau dia tinggi, artinya dia tak ada rendah. Tak faham lagi, ada benar-benar pun. Itu dia ya. Berganti-ganti. Dia tak boleh tak boleh simultaneous. Tak boleh selari atau serentak, tak boleh ya. Maka hakikatnya boleh menerima ada dan tiada. Akal tu boleh menerima ada dan boleh menerima tiada. Seperti keadaan seseorang, ada kalanya boleh ia bergerak atau diam. Kadang-kadang dia bergerak, kadang-kadang dia diam. Macam kejap ni, ada yang diam, ada yang bergerak. Tapi dia tak boleh bergerak pun diam dalam satu masa, tak boleh ya. Kalau dia diam, dia tak bergerak. Kalau dia bergerak, dia tak diam. Itu dia. Itu artinya harus. Bahasa senangnya harus apa? Entah. Itu dia. Reaksi akal tu. Bila dia nak menyatakan benda tu harus, dia jawab apa? Entah. Contohnya saya kata pukul 12 sekarang hari akan hujan. Apa jawab akal? Macam mana akal menerima? Entah. Ya ke tidak ni? Boleh. Ya boleh? Boleh tak. Esok akan berlaku gempa bumi di Taman Seri Raya. Macam? Apa jawab? Entah. Boleh. Ya boleh tidak. Lagi 4 tahun Syekh Sudin kita ni akan jadi Menteri Besar Perak. Macam? Mustahil ke? Wajib ke? Bukan wajib, bukan mustahil. Jawabnya harus. Entah. Boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Ya. Begitu juga kita lagi 2 tahun akan mati. Apa jawab? Entah. Kerana tak tahu. Tarikh mati siapa yang tahu? Hanya Allah sahaja yang tahu. Kita tak tahu. Doktor pun tak tahu. Malaikat maut pun kadang salah. Malaikat maut pun kadang salah tu. Bukan betul. Ada satu ketika malaikat maut berjumpa dengan Nabi Isa. Bersembang lah dia. Tengah bersembang tu datang satu orang, lalu satu orang. Bukan datang pun lalu je. Kata malaikat maut, orang tu 3 hari je lagi umurnya. Kata Nabi Isa, ya ke? Kata malaikat maut. 3 hari lagi aku cabut nyawanya tu ke sini. Berlalulah masa lepas itu. Baliklah malaikat maut, Nabi Isa pun balik. Ya, selang beberapa bulan selepas itu datang balik malaikat maut pergi berjumpa dengan Nabi Isa, sembang balik. Tengah bersembang tu lalu balik orang yang dikatakan nak dicabut nyawa 3 hari lagi tu. Orang tu lalu kata Nabi Isa, kamu nipu aku ya malaikat maut. Kamu kata 3 hari je nyawanya, ini dah 3 bulan dah apa beda. Kamu nipu aku ya. Kata malaikat maut, aku mana reti nak nipu, katanya. Aku tak tahu nak nipu, malaikat mana reti nak derhaka dengan Allah. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tak reti nak derhaka dengan Allah terhadap apa saja yang diperintahkan kepadanya. Kata Nabi Isa, dalam masa 3 hari ini sebelum aku cabut nyawanya, orang tu menyambung silaturrahim yang telah terputus begitu lama. Maka Allah panjangkan umurnya 30 tahun lagi. Kerana menghubung silaturrahim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak panjang umur, cari mana orang-orang yang putus hubungan dulu-dulu, kontak balik. Telefon ke, mesej ke, SMS ke, kontak balik. InsyaAllah panjang umurnya. Kalau tak pendek umur, senang aja. Bergaduh kerja-kerjanya. InsyaAllah pendeklah umur tu. Bergaduh je. Bercakar-cakar je. Dengan jiran bergaduh, dengan adik-beradik bergaduh, dengan orang, dengan apa semua. Bergaduh saja. Pasal ayam boleh bergaduh, pasal pokok boleh bergaduh. InsyaAllah pendeklah umur tu. Kerana dia nak bergaduh kerja-kerjanya. Kalau tidak panjang umur, berbaik-baiklah dengan jiran-jiran, berbaik-baik dengan masyarakat, panjang hubung silaturahim. Itu selingan aja ya. Jadi 3 hukum tadi. Dalam hukum akad ada 3. Yang pertama wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga harus. Sekali lagi, yang pertama wajib. Apa kata wajib? Akal hanya menerima ada. Sekali lagi, apa kata wajib? Akal hanya menerima ada
dan tidak menerima tiada. Faham tak? Yang kedua mustahil. Apa arti mustahil? Akal hanya menerima tiada, dia tidak menerima ada. Kalau ada yang mustahil itu tak terima di akal, no way I will accept kata akal. Ya. Yang ketiga harus. Apa arti harus? Akal boleh menerima ada dan tiada. Ya. Jadi secara lokalnya atau secara biasanya, kalau wajib tu akal kata apa? Kalau wajib tu akal kata apa? Kalau mustahil akal kata apa? Indo. Akal kata Indo. Kalau harus akal kata apa? Entahlah. Entahlah. Kalau nak cakap peraknya, cakap rawa, entahlah. Ya. Sukatilah. Faham ni tiga huruf ni? Indo, ontah. Itu tiga. Wajib, mustahil, harus. Ya, itu hukum akal tiga ni ya. Okey. Kemudian yang wajib dan mustahil dan harus ada pula dua bahagi. Ya. Mula-mula kita dah tahu wajib, mustahil, harus ya. Sudah tahu dah kan? Ada pula dua bahagi. Yang wajib pun ada dua bahagi, yang harus pun ada dua bahagi. Yang pertama dipanggil wajib akli daruri. Daruri. Ya, daruri ini artinya senang, mudah. Tak payah pikir-pikir. Itu daruri. Iaitu menghukum sesuatu itu tetap adanya dengan tiadanya, berkehendak kepada bahasan. Tiada berkehendak kepada bahasan. Tetap adanya dengan tiada berkehendak kepada bahasan. Dan mendirikan kenyataan-kenyataan seperti menghukumkan satu itu tetap separuh daripada dua. Ya, kalau soalan matematik kita automatik boleh jawab. Tak payah fikir-fikir. Satu campur satu, dua. Ada kena fikir tak? Ada tak? Ini satu, ini satu. Satu, dua. Betul tak? Tak ada, automatik je. Satu campur satu, dua. Dua campur dua, empat. Itu namanya daruri. Faham ke ni? Ya tak payah fikir-fikir. 3 kali 3 9. 3 kali 3 9. Tak payah fikir lah. Ya. Kalau nak fikir aja benar-benar matematik je pun ya. Ya. Tambah orang Melayu ni matematik aja lemah tau. Saya jadi cikgu 31 tahun tau. Ngajar matematik. Paling lemah dia tentang matematik lah. Teruk benar ngajar matematik dia. Pasal apa? Pasal orang Melayu suka main seremban. Main seremban dia bilang had berapa? Had 7 aja, lebih tak tahu. Itu yang lemah tu. Minta maaf dia menyolak mata dia tengok saya. Dia orang Melayu ngata orang Melayu pun. Memang kita lemah pun nak buatnya. Tengok keputusan berasa bila matematik. Jarang yang dapat 2 1, jarang penuh kalau pandai-pandai macam mana buat, habis 3 dapat. Tapi orang Cina tahu, saya ngajar Cina banyak ramai. Tentang matematik lulus belaka, tak ada yang fail tau. Memang dia otak ngira belaka. Ya. Jadi bagi demo itu soalan matematik tu daruri, senang aja bagi mereka. Yang payah kita ni. Ya. Jadi macam gitulah kalau kita kata Allah itu ada. Ya. Semua terima, tak payah fikir-fikir. Apa bangsa pun menerima bahawa Allah itu menjadikan alam ini. Allah itu ada dan Allah lah yang menjadikan alam. Semua menerima. Tanya orang kafir pun dia setuju tak Allah menjadikan alam ini? Ya. Lepas ni orang pergi tanya Acong dekat-dekat itu. Ya. Tanya di pasar malam tu, Acong tu. Ya. Tanya, Acong tak, ini langit siapa bikin, ini bumi siapa bikin, ini gunung siapa bikin, ini hujan siapa kasih turun? Apa jawabnya? Tuan Allah lah katanya. Dia tak tahu nyebut Allah, Tuan Allah lah katanya. Lu mengong katanya. Bengong orang bertanya tu. Ya. Memang iya ni, tak boleh lah lepas ni kan. Allah pun sebut dalam Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard
la yaqulunna Allah, kata Allah ya. Sekiranya kamu tanya orang kafir Quraisy itu siapa yang menjadikan langit dan bumi, nescaya mereka akan menjawab Allah. Dia percaya langit ni Allah jadikan, bumi ni Allah menjadikan. Cuma dia bila semayang tak hendak menyembah Allah yang menjadikan langit dan bumi. Artinya mereka ini banyak menerima tauhid rububiyah tetapi menolak tauhid uluhiyah. Uluhiyah dia tak mau. Bila nyembah dia nyembah patung juga. Bila nyembah dia nyembah bahala juga. Bila menyembah dia nyembah binatang juga. Bila menyembah dia menyembah matahari juga. Dan sebagainya. Dia tidak menerima tauhid uluhiyah. Ya. Ini namanya wajib daruri. Tak payah fikir-fikir. Yang lagi satu ni wajib nazari. Nazari ni artinya perhatikan betul-betul. Itu arti nazari. Perhatikan betul-betul. Wajib akli nazari. Kalau tak perhatikan betul-betul, kita tak akan dapat jawab yang sebenarnya. Kena cek betul-betul. Kena bahas betul-betul dulu. Baru kita dapat jawab yang sebenarnya. Saya bagi contoh. Kalau kita terus jawab, dia tak boleh jawab yang benar. 1 campur 2 kali 3. Apa jawab? Fikir dulu. Jangan terus jawab. 1 campur 2 kali 3. Apa jawab? 7. Lagi? Yang lain? Sana? 1 campur 2 kali 3. Apa jawab? 7. Ya ke ni? Kalau salah, udah hadir saya kabur sini ni ya. Patut dia dah tahu jawabnya. Jawabnya 7. Kalau tak betul berapa jawabnya? 9. Orang yang tak pernah dengar dia nak jawab 9 dia, tapi tak ada orang jawab, tak berani lah dia. Soalan dah bocor, patutlah ya. 1 campur 2 kali 3 jawab berapa? 7. Macam mana boleh dapat 7? Macam mana dapat 7? Macam mana dapat 7? Buat yang darab dulu. Kena fikir tak lah? Kena fikir dulu lah. Buat yang darab dulu. Apa darab apa? 2 kali 3 berapa? 6. Campur 1? 7. Baru betul. Kalau dia 1 campur 2 3 3 kali 3 9, betul ke salah? Salah. Ya. Jadi sebab itu namanya nazari. Kena fikir dulu-dulu. Kena fikir dulu. Kalau tidak salah jawabnya ya. Di atas pokok ada 10 ekor burung. Datang penembak, ditembaknya 3 ekor. Ditembaknya 3 ekor. Ada tinggal berapa ekor burung? Ada tinggal berapa ekor burung? Berapa tinggal? 3. Iya ke? Iya. Kalau kena, saya tak kata kena tadi. Dia nembak 3 ekor burung tak kena. Jadi kena fikir dulu, kena ke tak? Kalau tak kena, berapa tinggal? Kosong. Yang 7 tu terbang. Dah kena dentum, kena bunyi nabang, terbang. Jadi berapa? Kosong. Kena fikir dulu. Itu contoh-contoh, bukan tujuan nak ngenal ni. Nak menerangkan nazari ni, kena fikir dulu. Umpamanya saya kata Allah itu qidam. Dia tak boleh terima secara automatik. Kena dibahas dulu. Maknanya Allah itu tidak ada permulaan. Payah nak mikir tak ada permulaan ni. Bila lahirnya Tuhan? Bila lahirnya Tuhan? Tak ada lahir. Tuhan bukan lahir. Ya, bukan dijadikan. Tuhan tu bukan dulu tak ada, sekarang ada. Itu baru. Ya, kalau Tuhan tu baru, macam yang menjadikannya pun baru jugalah. Kerana Tuhan menjadikan Tuhan, Tuhan menjadikan Tuhan, Tuhan menjadi Tuhan. Baru belaka. Mana berhentinya? Itu kena fikir betul. Baru boleh kita terima. Itu namanya apa? Nazari. Nazari. Wajib nazari.
Begitu juga mustahil. Mustahil pun ada daruri, ada nazari. Begitu juga harus. Harus pun ada daruri, ada nazarinya. Kita baca ya, wajib dulu. Wajib akal nazari, iaitu menghukumkan suatu itu tetap adanya dengan berkandak kepada fikiran dan bahasan, serta mendatangkan dalil-dalil atas ketetapan hukumannya itu. Bila kita tetapkan satu hukuman itu, kita nak ada dalil. Nak buktikan bahawa apa yang pendapat kita tu memang benar. Nak ada dalil, itu namanya dalil. Dalil itu arti bukti ya, bahawa apa yang kita kata itu benar. Atas ketetapan hukuman itu, seperti menghukumkan wajib wujud Tuhan yang menjadikan alam ini, maka tidak senang dengan menghukumkan wajib wujud Tuhan itu, melainkan dengan diadakan bahasan dengan mendirikan dalil. Kena buktikan bahawa Allah itu ada. Wajib Allah itu ada.